أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفتتح هذا المجلس بقراءة أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد البرزخي من الأحدية والواحدية وبين البطون والظهور سر تجلي الأعظم أحمد البداية والبشارة محمد النهاية والهداية محمود السيرة والسريرة مصطفى العناية ورعاية وعلى آله وصحبه وسلم عدد كمالك وكما يليق بكماله. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدعوة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, tamu yang saya hormati dan dikasihi Aliyatan Kuasa Surau Al-Islah Taman Keramat yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memilih kita untuk berada di taman-taman syurga di rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak akan ada seorang pun yang keluar daripada majlis ilmu ini melainkan dia akan mendapat rahmat dan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hatta kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang hanya datang sekadar untuk melintasi majlis ilmu, ibaratnya ada barang dia tertinggal, dah masuk masjid, dah sembahyang, bila keluar kat kereta dia tinggal kunci. Maka ketika dia ambil kunci dalam majlis ilmu tersebut, maka yang keluar itu juga akan mendapat rahmat dan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur kepada Allah, Allah mengizinkan kita untuk berada di tempat yang mulia ini. Insya-Allah kita doa mudah-mudahan kita sentiasa mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah kita akan sambung balik pengajian kita yang berkaitan dengan pengurusan harta pusaka ataupun dalam bab ilmu faraid. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat permasalahan ilmu faraid ini, dia bukanlah permasalahan bermusim. Bermusim tu maknanya kejap-kejap ada isu, kejap-kejap tak ada isu, tidak. Boleh kata hampir setiap hari akan ada isu yang berkaitan dengan ilmu faraid, pengurusan harta pusaka. Jadi baru-baru ini kita pun ada dengar juga cerita tentang sebelum ni dah berlaku dah, sebelum PKP, tentang kematian, Allah yarham, salah seorang artis lah, kita sebut artis. Kemudian berlaku sedikit salah faham, perselisihan dan sebagainya di kalangan ahli keluarga. Dan kemudian baru-baru ini bila dia dah bincang balik di mahkamah untuk memutuskan siapakah waris yang layak dan sebagainya, maka kita lihat perkara itu dapat sekurang-kurangnya diselesaikanlah dengan cara baik, iaitu dikembali kepada faraid. Sebab mungkin tidak ada dapat persepakatan ataupun persefahaman daripada dua-dua belah pihak, maka diambil jalan tengahnya, iaitulah kembali kepada hukum faraid, maka setiap orang mendapat haknya masing-masing. Jadi kalau kita lihatlah sedikit isu tu tuan-tuan, isunya taklah terlalu sukar untuk dibahaskan tentang pembahagian harta pusaka. Tak susah. Sebab bila yang meninggal dunia itu adalah suami, lelaki lah, maka ketika itu masa dia meninggal dunia itu, dia meninggalkan hanyalah seorang isteri.
seorang isteri yang mana atas perkahwinan dengan isteri itu tadi dikurniakan seorang anak lelaki yang masih kecil lah, di bawah umur. Kemudian ketika juga dia meninggal dunia, ketika itu dia masih mempunyai seorang ibu, ibu yang melahirkan si mati ini tadi. Dan disebutkan dalam ceritanya juga bahawa yang ibu ni tadi pernah memang dah pernah berkahwin, cuma bercerai dan masih lagi hidup suaminya, iaitulah bapa kepada si mati, dan waris-waris di kalangan adik-beradik. Baik. Jadi isu ni di sini adalah di antara waris-waris yang saya sebutkan. Pertama adalah isteri kepada si mati, kemudian anak lelaki kepada si mati, ibu kepada si mati, dan ayah yang masih hidup walaupun telah bercerai dengan ibunya semasa daripada kecil, dan adik-beradik si mati. Okey. Jadi saya rasa dalam keluarga kita pun lebih kurang begitu, tuan-tuan. Kita ada pasangan, kita ada anak-anak, kita ada ibu bapa, dan kita juga ada adik-beradik. Jadi kalau kita lihat secara asas lah, basic dalam ilmu faraid ini, tuan-tuan, siapakah yang layak di kalangan waris-waris tersebut? Baik, persoalan pertama adalah isteri kepada si mati, pasangan hidup dia. Okey, pasangan hidup ni tadi tu, isteri dia tadi layak tak untuk terima harta pusaka secara faraid atas kematian suami dia? Dapat ke tidak? Baik, secara rasminya akan dapat. Sebab perkahwinannya sah, tidak diragui, dan ketika meninggal dunia isteri dia masih hidup, bukan dah bercerai dan sebagainya. Jadi isteri tadi confirm dah dapat sebagai pasangan kepada si mati, menerima harta pusaka si mati secara faraid. Baik, selesai bahagian isteri. Baik, kemudian ibu yang melahirkan si mati. Ibu tadi tu dapat ke tidak, tuan-tuan? Baik, dapat juga. Kerana status dia adalah sebagai ibu kandung. Bermaksud dia bukanlah ibu angkat. Jadi kalau ibu angkat ni mungkin ada isu lain. Dan juga bukan ibu susuan, sekadar disusukan saja, tidak. Ini memang betul keluar daripada rahim seorang ibu dengan sah perkahwinan ibu bapanya, maka dilahirkan bukan di luar nikah dan sebagainya. Maka ibu tadi layak terima harta pusaka. Baik, kemudian bapa si mati. Bapa ni pula isunya adalah bapa ni telah bercerai dengan mak dia tadi tu, dalam keadaan cerai itu dah dalam tempoh yang lama. Maknanya daripada si mati tu kecil lagi, umurnya kecil, dikatakan masih kecil, mak ayahnya telah berpisah. Mungkin juga ayah ni pula pernah berkahwin dan lain. Baik, jadi bila anak dia tadi telah meninggal dunia, yang mungkin anak ni pun tak sempat jumpa ayah dia, contoh. Masa kecil kan, mungkin tak kenal sangat, dah bercerai. Tapi bila dia meninggal, ayah dia hidup. Rasa-rasa dapat tak ayah ni tadi tu? Mak ayah dia dah bercerai, dan mungkin anak ni pula tak pernah jumpa langsung. Selepas bercerai tu tak pernah jumpa ayahnya. Dan ayahnya pula mungkin tak bagi nafkah kepada anak ni tadi. Contoh ni sekadar contoh. Maknanya mungkin tak bagi nafkah langsung. Tapi tiba-tiba anak ni meninggal, ayah dia dapat ke tidak? Maka dia tetap dapat, kerana ia masih lagi ayah yang sah, ayah kandung dia. Mungkin masa dia meninggal dunia, anak ni tadi masya-Allah mungkin jutawan, harta dia banyak, rumahnya pun besar. Yang mana mungkin ayah ni bila bercerai dengan mak dia tadi tu, mungkin tak ada langsung nafkah diberikan. Maknanya mak ni terpaksa berseorangan diri membesarkan si anak ni tadi tu. Seolah-olah begitu. Bukan nak cerita yang ni, kita nak bagi contoh saja. Jadi walaupun si ayah ni tak pernah membayar satu sen nafkah kepada anak yang meninggal dunia ni tadi, bila mak ayah dia bercerai, tetapi bila anak ni meninggal dunia, tetap ayah tu ada bahagian ni. Ini faraid, tuan-tuan. Ini bukan kisah antara orang tu bayar ke tidak. Nanti kita akan bincang penagih dadah, kan? Apa tu, bila ayah dia meninggal dunia, yang dalam penjara tadi tu dapat ke tidak faraid? Dia dah menagih dadah. Kemudian masuk penjara pula. Okey, baik. Jadi ayah ni walaupun dah bercerai dengan mak dia, tetap dia adalah ayah yang sah. Walaupun ayah ni dah kahwin lain contohnya, tetap dia dapat faraid. Baik, isteri dapat, ibu dapat, ayah dapat. Maka ada lagi adalah anak kepada si mati, dan itu adalah anak lelaki. Baik, anak lelaki ni status dia macam mana, boleh dapat ke tidak?
Baik, kita kata confirm boleh dapat kerana anak ni lahir atas perkahwinan yang sah. Okey, selepas berkahwin barulah mengandung dan lahirkan anak, maka anak tu dapat. Baik, kemudian ada adik-beradik si mati. Baik, adik-beradik lelaki lah contoh. Si mati ada adik-beradik lelaki, abang ataupun adik. Adik-beradik tadi boleh dapat tak tidak atas kematian si mati tadi tu. Okey. Walaupun adik-beradiknya contoh ada 10 orang adik-beradik lelaki, 10 orang. Okey, salah seorang adik-beradik tu meninggal. Yang meninggal tu pula ada seorang anak lelaki, maka secara automatiknya adik-beradik itu tidak akan dapat. Walaupun yang meninggal tu adalah jutawan, hartawan, boleh tak dia dapat walaupun 1 sen harta si mati, adik-beradik dia tidak akan dapat kerana dia terhalang dengan siapa? Siapa yang menghalang adik-beradik dia dapat? Okey, dia terhalang dengan anak lelaki dia. Tapi kalau dia tak ada anak lelaki, contohlah anak perempuan, dapat tak adik-beradik tu tadi? Dia tak dapat anak lelaki, maknanya dia lahir dapat anak perempuan, jutawan ni, meninggal dunia, meninggalkan isteri, anak lelaki, anak perempuan, ibu dan ayah. Adik-beradik tadi boleh dapat ke tidak? Sebab dia anak perempuan ni, bukan anak lelaki. Boleh dapat ke tidak? Ramai bersetuju ni, boleh dapat ni. Maknanya boleh ke nak kongsikan kepada adik-beradik kita ni sebab anak perempuan? Baik, maka ketika itu jawapannya adalah 1 sen pun adik-beradik takkan dapat. Betul ustaz, ni anak perempuan ni, siapa yang nak menghalang dia tadi? Kalau anak lelaki dah confirm dah kan, terhalang adik-beradik. Maka jawapan kita adalah kerana si mati masih mempunyai seorang ayah. Nampak tak? Ayah dah bercerai ni, tak pernah jumpa pula ayah ni tadi tu. Mak dia pun dah bercerai, mak tak ni lah, dah tak sama lah, maknanya tak kontak apa sebagainya. Tiba-tiba meninggal dunia anak jutawan ni tadi tu, ayah dia muncul dan ayah dia pula yang akan mengambil semua baki harta. Sebab masih tak boleh bagi kepada adik-beradik. Jadi adik-beradik ini dia terhalang sama ada daripada anak lelaki dan ke bawah ataupun cucu lelaki, ataupun masih ada ayah. Maknanya kena faham tuan-tuan, selagi mana dia ada ayah, maknanya adik-beradik belum boleh ada bahagian dia lagi. Okey. Baik. Jadi dalam kes ini yang kita kembali kepada asal anak lelaki, maka lebihan harta itu maka kita pun bagilah secara faraid. Kita kira-kira biasa je. Pertama, isteri daripada si mati. Berapa bahagian dia yang dia boleh dapat sebenarnya atas kematian suami dia? Kalau suami meninggal, isteri perempuan datin di kat belakang sana tu, berapa agak-agak suami meninggal ni boleh dapat berapa paling kurang? Okey, maka bahagian dia adalah 1/8. Okey, sekiranya dia ada anak. Okey, mana 1/8 tu dah kira maksimum dah. Okey, 1/8. Cuma jangan rasa macam sikit ni ustaz 1/8. Memang nampak sikit. Kalau beli kek tu tuan-tuan, dia potong 8, kita hanya dapat 1 bahagian, 1 slice sahaja. Lebihan tu orang lain punya. Tapi jangan risau, sebab di Malaysia dia ada satu hukum yang dinamakan sebagai harta sepencarian. Yang ni hukum ni dia tak ada dekat negara luar tuan-tuan. Kita akan bahaskan. Di Mesir, fatwa kata tidak ada istilah harta sepencarian, tak ada istilah tu. Fatwa ni harta yang dikira sebagai fatwa, bukan hukum. Cari dalam kitab-kitab fiqh, dia tak disebut harta sepencarian. Jadi yang boleh dituntut selebihnya adalah dalam bentuk harta sepencarian. Kita akan bahaskan macam mana dia boleh dapat selain daripada 1/8. Baik, ambil yang basic saja 1/8. Kemudian ibu kepada si mati tadi boleh dapat berapa tuan-tuan? Okey, bahagian dia adalah 1/6 sahaja. Okey, isteri 1/8 sebab ada anak, ibu dapat 1/6, maaf. Baik, ayah dia walaupun dah cerai juga tadi tu, ayah dia tetap akan dapat 1/6. Sama bahagian dengan ibu. Walaupun kita kata walaupun anak yang tadi meninggal tu ni dibesarkan oleh ibu, sebab mak ayah dah bercerai. Susah payah niaga, jatuh longkang, maknanya ibu ni tadilah nak besarkan anak-anak yang lain, tetap bahagian ibu 1/6, bahagian ayah juga 1/6. Baik, kita kata tadi yang layak isteri, ibu dan ayah. Baik, lebihan dan bakinya itu
semuanya akan diserahkan kepada anak lelaki si mati secara asabah, iaitu mengambil baki. Maka ketika itu ternafilah bahagian adik-beradik. Baik, bila adik-beradik dah tak dapat, maka mungkin sedikit perasaan aku ni besar dengan adik-beradik. Contohlah si mati tadi tu kan, nak cari rezeki sama-sama, tolong mak dia, hidup tu ibu tunggal, suami dah tak ada, bercerai. Dia besar bersama, dia susah bersama. Tiba-tiba bila dia meninggal, dia tak ada bahagian. Dan banyak bahagian tu kepada anak lelaki. Jadi seolah-olah macam mungkin akan timbul juga sedikit persoalan, dan kenapa dia tak boleh dapat walaupun sedikit. Seolah kita kata gitulah. Ataupun saya bagi contoh yang lainnya, bagi contoh mudah je tuan-tuan. Saya nak kiaskan gambaran seolah macam tu. Contohlah seorang suami, dia dah berkahwin dengan seorang isteri dalam tempoh 20 tahun dah. Suami kahwin dengan isteri dalam tempoh 20 tahun. Dia dah ada kereta, dia dah ada rumah, dia dah ada harta, dia dah ada anak. Selesalah dah 20 tahun, 30 tahun kahwin lama. Tiba-tiba suami ini bila makin pangkat dia makin naik, ada jawatan, tiba-tiba ada rasa nak kahwin seorang lagi. Itu biasa tuan-tuan. Jadi dah ada harta sebagainya, terasa nak kahwin seorang lagi. Jadi dah kahwin isteri pertama 20 tahun lebih dah. Kahwin pula dengan isteri yang kedua baru ni. Tempoh perkahwinan lebih kurang 1 tahun ke 2 tahun, tak lama. Baik, lepas berkahwin dengan isteri yang kedua, masih bersamalah. Isteri pertama pun ada lagi hidup, isteri kedua pun hidup lagi, tak bercerai dan sebagainya. Suami tadi tu meninggal dunia. Nak kata seorang isteri dah kahwin lebih lama, seorang isteri baru kahwin, suami tu meninggal. Baik, bila suami tu meninggal, agak-agak isteri pertama tu dapat tak bahagian atas kematian suami tadi? Dapat, sebab hidup lama dah, perkahwinannya pun sah, bukan bercerai. Isteri yang kedua baru berkahwin dalam tempoh 1 tahun 2 tahun, dapat tak atas kematian suami tadi tu? Isteri pertama dapatlah kan. Isteri kedua pun hidup lagi. Dapat ke tidak? Baru hidup kahwin 2 tahun. Baik, dia pun tetap akan dapat. Dapat tuan-tuan. Bahagian dia sama ke tak sama? Seorang hidup dah 20 tahun, seorang baru hidup 2 tahun. Sama tak bahagian dua-dua isteri ni? Sama tuan-tuan. 1/8 tu dibahagi pula kepada 2, jadi seorang dapat lagi kecil, 1/6, 16. Agak-agak mengamuk tak isteri pertama tuan-tuan? Nak bagi harta kepada isteri yang kedua, baru hidup dengan suami ni tadi. Kalau secara logik akal lah, agak-agak akan berlaku tak sedikit pergaduhan, selisih faham? Confirm tuan-tuan. Paling-paling kurang pun baling kerusi lah masa bicara tu. Mana boleh aku hidup dengan dia, kereta semua, dengan isteri pertama ni punya. Tiba-tiba terpaksa berkongsi dengan isteri yang kedua. Jadi kat sini nak salah hukum faraid ke, kita nak salahkan kita sendiri yang tidak bersedia untuk membahagikan harta tersebut selepas kematian kita. Jadi kalau tanya secara peribadilah pada saya boleh katakan, kalaulah orang itu dah bersedia untuk membahagikan, maknanya untuk berkahwin 2 tadi itu, dia juga bersedia untuk membuat sesuatu perancangan, sama ada wasiat ke, hibah ke, supaya berlaku kematian akan menampakkan keadilan dia dalam memberikan harta pusaka. Jadi suami tadi tu sepatutnya lah, kalau saya sepatutnya antara tindakan dia buatlah hibah. Maknanya dia akan lebihkan kepada isteri pertama. Sebab apa? Sebab lamanya dia hidup dengan isteri yang pertama, dan dalam masa yang sama beri juga kepada isteri yang kedua. Cuma kita tak tahu kan bila mati. Cuma kita nak kata yang lebih lama hidup tu mungkin lebih layak untuk dapat lebih secara logik akal kita lah. Maknanya kita kena ada perancangan. Jadi hari ini tuan-tuan ada keluarga, ada pasangan, ada anak-anak. Mungkin ada yang anaknya semua perempuan. Tuan-tuan dah hidup lama dah, ada kereta, ada rumah mewah dah. Kita hanya ada anak perempuan. Mungkinlah kalau esok tak ada, siapa yang terima harta kita? Ustaz kata kalau anak perempuan ni ada kemungkinan bagi kepada adik-beradik. Mungkin mak ayah kita dah tak ada. Jadi kat situlah kita kena mula berfikir, apakah perancangan kita, harta kita tu nak beri kepada siapa. Jadi jangan salahkan waris bila berlaku pergaduhan kerana kita sendiri tidak memulakan langkah pertama berfikir untuk membahagikan. Sebab Allah bagi kita pilihan.
Kita jangan salahkan faraid. Sebab apa? Sebab Allah bagi kita jalan tapi kita tak gunakan. Apa jalannya Allah bagi? Kita boleh buat hibah, kita boleh buat amanah, kita boleh buat wasiat. Macam-macam produk dah ada. Kenapa tak gunakan kaedah itu kalau kita betul-betul berkasih sayang kepada ahli keluarga kita? Wallahu a'lam. Tu mukadimah kita malam ni tuan-tuan. Sekadar kita nak berfikirlah. Jangan lalu kita terselalu salahkan hukum Allah, salahkan hukum faraid. Kenapa lelaki dapat lebih, kenapa perempuan dapat kurang? Ada sebab dia. Kita akan nampak hikmah dia. Jadi tanya dulu diri kita, sebenarnya kita nak bagi macam mana? Kalau kita kata nak bagi anak lelaki kita sama dengan anak perempuan kita, buat hibah. Ataupun dalam wasiat kita tulis, saya nak harta saya dibahagi secara sama rata. Bila dalam perbicaraan bagi tahu, ini adalah wasiat daripada si mati, dia nak bagi hadiah. Harta dia semua sama rata kepada anak-anak. Maka anak-anak hormatlah. Jangan nak pertikaian dan sebagainya, hormat. Sebagai menghormati daripada si mati tersebut, maka kami setuju. Bahkan yang setuju tadi itu pula dapat pahala sebab dia terpaksa serahkan dua bahagian dari itu, sebahagiannya kepada yang perempuan itu tadi. Dia dapat pahala lah. Sepatutnya dapat dua. Lah perempuan dapat satu. Contoh kita bagi RM20 untuk lelaki, RM10 untuk perempuan. Kan? Nak kata dua ni sebab satu kan? RM20 untuk lelaki, RM10 perempuan. Tetapi dalam wasiat kata suruh bagi sama rata. Jadi kalau sama rata maknanya lelaki tadi tu kena bagi RM5 duit dia tu kepada adik perempuan dia tadi. Maka dia akan jadi 15. Adik perempuan daripada 10 tambah 5 jadi 15. Maka siapa yang dapat pahala lebih? Yang lelaki tadi itulah. Sebab dia menghormati wasiat ayah dia tadi itu supaya bagi sama rata. Dan dalam masa yang sama dibagi bahagian dia RM5 kepada adik perempuan dia. Dengan niat itulah sebagai hibah dia kepada adik perempuan dia. Maka dapatlah sama rata. Maka dapatlah tertunai wasiat tersebut. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, banyak sebenarnya isu. Pagi tadi semalam pun ada isu antara Amanah Raya dengan KWSP saya baca. Lepas kita akan bahas nanti insya-Allah. Kenapa tiba-tiba harta itu pergi ke Amanah Raya? Adakah semua harta KWSP itu ditadbir oleh Amanah Raya? Ada isu dekat situ. Sebab salah faham. Mungkin ada yang tak buat penamaan, ada mungkin penama itu di bawah umur lagi 18 tahun. Maka ada keadaan dia akan kena gunakan surat kuasa daripada Amanah Raya. Baik. Malam ini tuan-tuan, kita akan pergi kepada proses, iaitu bila kita dengar tentang kematian ini, apa yang perlu kita lakukan, step by step. Baik tuan-tuan, bila kita dengar tentang perkhabaran tentang kematian di kalangan ahli keluarga kita ke, waris kita ke, pertama sekali apa yang nak buat tuan-tuan? Jadi biasa kita ni dengar kematian ni, kita akan maklumkan kepada saudara-saudara, jiran-jiran yang terdekat. Jadi kita pun masuk dalam WhatsApp, kita hantar mesej, si fulan telah meninggal dunia, mohon didoakan supaya rohnya dicucuri rahmat. Baik. Kita yang dengar tersebut, apa nak buat? Jadi kita sekurang-kurangnya kita pun baca Al-Fatihah. Sedekahlah Al-Fatihah. Jadi jangan kita balas WhatsApp tu kita pun tulis Al-Fatihah. Tulis je. Bacanya tak ada. Tak ada pun baca Bismillahirrahmanirrahim sekejap, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Waladhdallin, tak ada. Kita pun balas Al-Fatihah. Balas Al-Fatihah tu tak jadi tuan-tuan. Dia kena balas dengan doa. Tulis tak apa, tapi mesti disertakan dengan baca. Jadi sekarang ni orang buat sekarang ni status Al-Fatihah dalam kurungan dibaca. Maknanya kena baca Al-Fatihah, doakan kepada si mati. Baik, kita pun dah doakan sebagainya. Jadi waris yang nak menguruskan si mati ini tadi itu, pertama sekali mestilah prosesnya adalah menguruskan jenazah. Ini adalah proses kepada si mati menguruskan jenazah. Baik tuan-tuan, apa urusan jenazah yang wajib kita lakukan tuan-tuan? Pertama sekali adalah kita mesti mandikan jenazah. Mandikan jenazah. Lepas jenazah dimandikan, kemudian dia akan proses dia apa? Lepas mandi, sembahyang dulu ke? Tak. Kita kena kafankan dahulu jenazah tersebut. Lepas dikafankan, kemudian kita kena sembahyangkan jenazah. Ini fardu kifayah, kena ada orang sembahyangkan jenazah tersebut. Yang keempat, yang terakhir sekali adalah kita kebumikan jenazah tersebut. Jadi ada 4 perkara dalam uruskan jenazah. Pertama,
mandi, kedua kafan, ketiga sembahyang, yang keempat adalah kebumikan jenazah. Baik tuan-tuan, saya nak tanya soalan. Buat urusan jenazah ni percuma ke atau kena ada bayaran? Maknanya nak kena sediakan kain kafan dia, nak kena masukkan dia ke liang lahat, nak dapat permit ke perkuburan semua tu, nak ada van jenazah hantar ke sana semua tu, agak-agak percuma ke ada bayaran? Maka mesti kena ada bayaran tuan-tuan. Bayaran dia sekarang ni saya lihat makin lama makin meningkat lah. Kain kafan pun dah mahal dah sekarang tuan-tuan. Jadi sekarang ni urusan jenazah paling kurang dah, saya lihat kat surau ke masjid paling kurang ada daripada 800 ke 1000 ringgit lah. Paling yang basic saya tengok lebih kurang 1000 ringgit untuk urusan jenazah. Ini saya tak tahulah kat Islam pengurusan dia macam mana. Cuma kena ada bayaran, tak boleh percuma, mesti ada bayaran dia. Van jenazah tu bukan percuma, minyak kena tanggung tuan-tuan. Walaupun nak hantar ke kubur, minyak kena bayar. Van tu pun nak kena servis, bukan percuma. Baik, jadi nak bayar urusan jenazah ni, bila dah urus bagainya, siapa yang wajib bayar urusan jenazah tu tuan-tuan? Siapa yang wajib bayar tersebut? Waris ke si mati sendiri kena bayar? Waris wajib bayar ke? Maknanya kalau waris dia anak dia seorang contoh, anak pun bawah umur, baru sekolah tadika contoh, mak ayah dah meninggal, adik-beradik pun tak ada anak tunggal, tiba-tiba tinggal budak tadika seorang tu. Anak tadika tadi tu nak kena bayar ke urusan jenazah mak ayah dia meninggal dunia? Mana lah pula dia nak cari duit, dia budak tadika lagi. Maka siapa yang sebenarnya yang wajib untuk membayar urusan jenazah yang kita kata minimum RM1000 tu sebenarnya tuan-tuan? Baik, maka disebutkan bahawa pengurusan jenazah tersebut termasuk daripada perkara yang wajib daripada si mati, maka itu adalah kewajipan si mati untuk membayar duit tersebut. Dan itu dikira hutang dia selepas meninggal dunia. Dan dia meninggal, dia itulah hutang pertama dia, hutang untuk bayar duit urusan jenazah. Maknanya tuan-tuan, kita ni sebenarnya dah bersedia dah untuk berhutang, iaitulah hutang urusan jenazah. Tapi kalau ada orang waris nak bayarkan urusan jenazah tersebut, boleh ke tidak? Boleh, tak ada masalah. Adik-beradik kita ke, jiran nak bayarkan ke, tetapi nak kata asal hutang tersebut, yang pembayaran urusan jenazah tersebut asalnya adalah daripada si mati. Sebab dia meninggal dunia sahaja, terpaksa ada proses belikan kain kafan dia, terpaksa ada urusan penghantaran dia kebumikan sebagainya, nak kena liang lahat, batu nisan dan sebagainya tu, maka itu dinamakan hutang kepada si mati. Bukannya tiba-tiba kita minta hutang kat si mati tu, kita minta kat dia, bayar hutang ni, urusan jenazah ni, dah kita kejutkan dia bangun daripada tidur. Tak. Maknanya kita kena ambil daripada duit baki yang ada untuk kita ambil sebagai urusan jenazah dia. Maka sebab itu saya nak pesan kepada tuan-tuan, bukan malam ni meninggal dunia, semua duit dalam kocek si mati itu adalah hak daripada waris-waris secara faraid. Sabar dulu tuan-tuan. Takut-takut kita ambil malam tu, kita ambil pula pergi buat tahlil contohnya, rupanya dah jadi duit yang haram. Takkanlah ustaz ambil duit daripada kocik si mati jadi haram? Betul. Sebab apa? Takut-takut pula hutang dia lebih banyak daripada harta yang ditinggalkan. Boleh jadi hutang dia nanti tu, sebab tak masuk hutang lagi ni. Hutang pertama tadi dah urusan jenazah, nanti akan datang hutang bank, nanti ada hutang kad kredit, nanti ada hutang PT-PTN. Semua itu dikira sebagai hutang. Waris tak boleh ambil walaupun 1 sen, kerana itu adalah hutang untuk membayar hutang si mati. Termasuklah hutang dengan Allah, badal hajinya, dengan zakat pada tahun tersebut, semua itu dikira hutang. Jadi jangan kita fikir dalam pemikiran kita, berlaku kematian, ini hak daripada waris-waris faraid, anak boleh dapat, isteri boleh dapat, sabar. Takut kita ambil terlebih awal menyebabkan kita ambil duit yang haram. Macam mana jadi haram? Sebab takut duit itu bukan hak kita. Ada orang yang berhutang dengan si mati, yang dia datang untuk menuntut hutang kemudian hari. Simpan dahulu. Tuan-tuan kena ingat. Jadi kalau kata
berlaku kematian itu adalah kita punya tanggungjawab untuk uruskan. Jadi sebab itu sekarang ini ada orang buat khairat kematian. Maknanya dibayarkan setiap tahun, bayar yuran. Nanti bila meninggal dunia, pihak yang jawatankuasa surau ke masjid ke JKK ke akan bagi duit untuk khairat kematian. Jadi duit itu boleh untuk bayar urusan jenazah. Jadi kalau ada adik-beradik dah bayarkan dahulu, sebab mungkin lambat kan dapat kan. Jadi contoh abang ada duit, so adik meninggal dunia dia bayar 1,000 malam tu. So abang tadi tu boleh claim balik kepada khairat nanti sebab dia dah dahulukan duit dia untuk urusan jenazah. Okey. Baik. Faham tuan-tuan Jadi urusan jenazah adalah urusan pertama daripada si mati tadi tu. Baik. Tadi saya kata urusan jenazah adalah mandi, kafan, sembahyang ke bumi. Tahlil arwah wajib ke tak wajib kepada si mati? Malam tu nak buat tahlil arwah ni. Minta-mintalah supaya arwah ni selamat malam ni, dalam malam pertama dia. Kita pun sungguh-sungguh ni. Tengok duit arwah, banyak harta ni. Kita pun buat list, malam pertama chicken chop 100 orang contoh. Malam kedua kambing bakar contoh. Dah ada banyak duit, kita kata kita balun semua duit ni, kita anggap ini sedekah kepada si mati. Boleh tak ambil daripada duit si mati? Baik, maka jangan ambil walaupun 1 sen tuan-tuan, kerana itu bukan urusan yang wajib. Yang wajib tadi 4 tadi tu tuan-tuan. Yang tu boleh ambil daripada harta si mati sebab tu dikira hutang dia. Jadi kalau nak buat tahlil, maka pakat kumpul adik-beradik. Ataupun kadang-kadang meninggal dunia ni ada orang datang rumah bagi duit, masuk dalam tabung kat dalam bendera putih tu, masuk duit. Baik, duit terkumpul itu baik. Perlu tak duit dalam tabung tu difaraidkan? Kan orang meninggal dunia kan ada tabung kan depan rumah dia. Kumpul-kumpul, orang bagi 50, orang bagi 100 sebagainya, dapatlah contoh satu malam 3,000. Baik, duit dalam tabung tu wajib tak difaraidkan? Dia dapat duit ni si mati ni, ada tabung ni, wajib tak difaraidkan? Baik, duit itu adalah datang selepas kematian, bukan atas usaha si mati pertama. Yang kedua, sebenarnya orang bagi tu duit tu untuk si mati yang dalam kubur ke untuk orang yang hidup? Kena faham. Jadi tabung tu untuk meringankan beban orang yang hidup. Jadi kalau contoh yang mati suami, maka mungkin isteri ketika itu ada iddah, kemudian tak bekerja pula, anaknya ramai, maka duit itu mungkin boleh diberi kepada ahli keluarga tersebut. Siapa-siapa boleh ambil sebab tidak wajib pun untuk difaraidkan. Dan duit itu bukanlah duit yang wajib difaraidkan sebab bukan atas usaha si mati. Okey, jadi faraid ini benda yang atas usaha si mati. Dia bekerja, kemudian beli rumah, beli kereta, usaha dia lah. Maka bila dia meninggal, maka itulah yang akan difaraidkan. Baik. Jadi perkara yang wajib tadi hanya 4 perkara, selain itu tidak wajib. Baik, batu nisan wajib ke tidak tuan-tuan? Nak kita bina dia punya makam dia, kubur dia, kita kena bubuh batu nisan, kemudian simen sebagainya. Maka itu semua bukan kewajipan ke atas si mati, maka jangan diambil menggunakan duit si mati. Itu adalah ihsan daripada waris untuk mencantikkan kuburnya. Tahlil, ihsan daripada waris untuk orang datang untuk mendoakan atas kematian dia. Jadi melainkan si mati ada buat wasiat, dia kata ambillah sebahagian harta dia itu untuk dia buat tahlil arwah. Mungkin ada wasiat di situ. Maka dia anggap itu sebagai jariah dia. Selepas meninggal tu jariah dia, nak bagi orang makan, boleh dia buat. Dan boleh diambil duit tersebut. Tetapi asalnya urusan jenazah itu semuanya terpulang kepada si mati sendiri, kena bayar. Sekarang ni banyak tuan-tuan. Dekat pejabat saya ada buat skim M Jannah. Produk yang mana macam khairat kematian lah. Bila meninggal dunia, dia akan dapat duit khairat. Dalam 24 jam kita boleh hubungi dia, dia boleh datang uruskan jenazah dan sebagainya. Tapi kena bayarlah carum setiap tahun, bayaran sekian-sekian dan sebagainya. Maknanya memang ada package untuk bayar urusan jenazah kita. Ada orang nak bagi ingat kematian dia, dia balik rumah, dia beli kain kafan dekat jekel tuan-tuan. Jadi kain kafan tu dah siap dah dihangerkan dah, bahkan dah disetrika dah. Buka-buka almari je teringat mati. Maknanya dia nak kata dia dah bersedia untuk menemui kematian. Baik, yang kedua tuan-tuan, selepas urusan jenazah ini adalah hutang.
Proses dia dah pertama ambil duit jenazah, hutang. Baik, hutang ni banyak hutang nanti saya akan sebutkanlah dengan azan ni. Baik, hutang ni banyak. Hutang ni pula siapa yang kena bayarkan? Hutang ni siapa yang wajib bayar? Waris ke si mati kena bayar? Waris. Maksudnya kalau si mati tak ada hutang, waris kena bayarkan. Jadi maknanya kalau saya sudah meninggal dunia, tuan-tuan, saya akan buat banyak hutang, tuan-tuan. Supaya tuan-tuan yang dengar ni tolonglah bayarkan hutang saya, baru cerah sikit kubur saya. Baik, hutang bukan kewajipan waris. Tak wajib, tuan-tuan. Saya buat contoh seminit Saya buat contoh lah. Kita lepas kuliah ni rasa lapar. Jadi JK kata jom kita pergi makan dekat Langgak. Kan? Jadi saya pun okeylah, jomlah kita makan. Baik. Jadi saya pun order bihun sup, yang AJK seorang ni pun order bihun sup. Baik, saya pun makan kan, sedap bihun sup ni, tambah lagi. Kemudian time nak bayar, pegang-pegang poket, tak ada duit pula. Yang kawan tadi tu, AJK tu adalah duit dia. Baik, saya order makan saya, dia order makan dia. Masa time bayar tersebut, saya dah tak ada duit, dah kira berhutang dengan tuan kedai tadi. Baik, wajib tak AJK tu bayarkan untuk saya? Wajib tak? Baik. Wajib tak AJK tu bayarkan duit makan saya tadi tu? Wajib tak wajib? Kalau tak wajib memang saya, kalau dia wajib bayar memang saya balun lagi. Kita makan, dia makan, jadi time bayar kita tak ada duit, wajib tak yang kawan tadi tu bayarkan? Kalau macam tu saya keluar tak buat duit, tuan-tuan. Aku tak buat duit ni, bayar kan? Bayar. Baik, hutang siapa yang kredit, dia yang wajib bayar, bukan orang lain. Siapa yang kredit hutang maka dia kena bayar. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita akan sambung pada kelas yang akan datang tentang hutang, antara hutang dengan manusia dengan Allah. Wallahu a'lam. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.